A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar suara saya? Alhamdulillah, boleh coach. Okey, alhamdulillah. Tanpa kita membuang masa, kita buka majlis dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Okey, Alhamdulillah dapat kita bertemu lagi pada minggu yang seterusnya dalam kuliah online secara mingguan, di mana pada minggu ini insya-Allah kita akan membincangkan dua topik, di mana topik yang pertama akan dibentangkan oleh Ustaz Sinar, tajuk kaedah-kaedah ruqyah syariah. Okey. Kemudian di mana tajuk yang kedua insya-Allah akan disampaikan oleh saya, ciri-ciri Tok Bomoh. Okey, insya-Allah tanpa saya membuang masa dengan lebih lanjut, saya menyerahkan majlis kepada Ustaz Sinar untuk meneruskan kuliah. Terima kasih coach. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bersyukur kita kepada Allah kerana dipertemukan lagi pada majlis ilmu kita malam ini. Walaupun pada permulaan ini jumlah tidak terlalu ramai, insya-Allah semoga ada lagi yang hadir pada malam ini. Sebab tajuk yang kita bincangkan ini sebenarnya amat penting. Jarang-jarang dibincangkan dalam kursus-kursus ruqyah, tapi amat penting untuk orang yang belajar ilmu ruqyah dan ingin meruqyah, sama ada meruqyah orang ramai atau keluarga sendiri, penting ia tahu perkara ilmu ini, kaedah-kaedah ruqyah syariah, dan untuk pesakit dan keluarga pesakit penting mereka mengetahui agar mereka dapat menilai mana satu peruqyah yang ikut syariat dan mana satu bomoh yang mungkin berpakaian ala ustaz. Dan ciri-ciri bomoh ini akan dibentangkan oleh sahabat saya, Coach Kamarul, pada sesi kuliah kedua nanti. Oke, saya buka slide. Pada malam ini untuk kuliah pertama kita akan membentangkan tajuk kaedah ruqyah syariah. Dan saya tulis bahagian kedua sebab sebelum ini saya pernah membentangkan kaedah ruqyah syariah. Cuma ada perbezaan sedikit. Yang lalu saya bentangkan dengan bedah kitab yang ditulis oleh Syekh Abdullah As-Saudan. Pada malam ini pula saya akan menerangkan kaedah-kaedah ruqyah syariah yang ditulis dalam sebuah kitab bertajuk Ruqyah Syariah, Panduan Syarak dan Batasan-Batasannya, yang ditulis oleh Syekh Abu Al-Bara Usama bin Yasin Al-Ma'ani. Ada gambar buku tersebut di nota slide di skrin saudara-saudari semua. Dan buku ini saya beli, dan buku saya ditandatangani oleh penulis sendiri, Syekh Abu Al-Bara. Sebab ia pernah datang ke Sabah dan saya pernah mengikuti beberapa kali kursus ruqyah beliau.
Maksudnya saya pernah berguru dengan beliau, seorang Arab, keturunan Arab daripada Jordan, sudah 30 tahun berkecimpung dalam dunia ruqyah, seorang peruqyah senior. Jadi saya ada buku beliau, saya ada mengikuti kuliah-kuliah beliau waktu beliau datang ke Sabah, dan dengan ini saya sampaikan sebahagian daripada ilmu-ilmu yang beliau sampaikan terpandang dalam buku ini, dan bukan semua tajuk yang saya akan sampaikan dalam buku ini, sebab buku ini dia juga membincangkan tentang ruqyah syariah secara umum, hukum fiqh, sihir dan ain. Pada malam ini kita akan bedah kitab, kita akan ulas berkenaan tajuk kaedah ruqyah syariah. Ada persamaan dengan apa yang ditulis oleh Syekh Abdullah As-Sadan, tapi ada juga perbezaan. Seperti yang saya telah katakan tadi, kita akan membincangkan sebahagian tajuk-tajuk terpilih berkenaan kaedah-kaedah ruqyah syariah. Yang perlu kita ingat apabila kita mengikuti kuliah malam ini, ada perbezaan istilah dari sudut bahasa Malaysia dengan bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Malaysia, kalau kita sebut kaedah-kaedah, bermakna kita sebut cara-cara, metode kalau cakap Indonesia, method dalam bahasa Inggeris, iaitu cara melakukan sesuatu. Kalau kita katakan kaedah membuat air ruqyah, kita memberitahu bagaimana cara membuat air ruqyah. Ini ada perbezaan dengan bahasa Arab. Bahasa Arab apabila ia sebut kaidah, dia bermaksud prinsip-prinsip asas atau prinsip-prinsip dasar sesuatu, foundation. Kalau plural, kata jamak dia panggil kawaid. Kalau singular, tunggal satu, dia panggil kaidah. Kalau dalam bahasa Malaysia kita jadikan bilangan yang banyak, kita sebut kaedah, kawaid, iaitu prinsip-prinsip dasar, prinsip-prinsip umum yang basic sesuatu perkara. Jadi apabila disebut kaedah ruqyah syariah, apakah yang penulis buku ataupun peruqyah senior katakan sebagai dasar suatu ilmu dalam ruqyah syariah. Untuk kita buat perbandingan, dalam kita belajar agama Islam, terutama siapa yang belajar fiqh, dia ada pelajaran fiqh, dia ada pelajaran usul fiqh. Usul fiqh ni, dalam tajuk usul fiqh ini kita akan belajar disebut kaedah fiqh. Kaedah fiqh ni adalah prinsip-prinsip dasar bagaimana sesuatu hukum itu, hukum hakam itu terbina. Sama ada sesuatu itu haram, harus, makruh, dia ada prinsip-prinsip dasarnya. Jadi dalam ruqyah syariah pun ada prinsip-prinsip dasarnya. Ada ulama dan juga peruqyah senior seperti Syekh Abu Al-Bara Usama bin Yasin Al-Mani, Syekh Abdullah As-Sadan, mengumpulkan beberapa prinsip-prinsip dasar, prinsip-prinsip basic ini dan mengajar kepada masyarakat, dan mereka telah sebahagiannya telah menulis buku berkenaan ini. Dan malam ini kita akan belajar sebahagian daripada prinsip-prinsip dasar tersebut. Kita akan mulakan, ada beberapa prinsip dasar, kita akan kita akan lihat satu persatu, tetapi saya tidak sebutkan semua seperti ada yang terdapat dalam buku. Sekiranya yang berminat, bolehlah cuba cari buku ini. Kalau masih ada dicetak dan dijual, buku ini dari Indonesia.
telah diterjemahkan dari Indonesia dan biasanya dijual pada kursus-kursus ruqyah. Nanti ada kursus ruqyah di Kedah kalau saya tidak silap. Siapa yang hadir ke kursus itu mungkin boleh jumpa buku itu kalau ada dibawa oleh Ustaz Busdar. Okey, kita teruskan. Kaedah pertama yang dinyatakan dalam buku Syekh Abu Al-Bara, kaedah pertama dalam ilmu ruqyah syariah yang dinyatakan ialah mengikhlaskan niat dan beramal hanya kerana Allah. Ini kaedah pertama. Apabila kita meruqyah, kita perlu mengikhlaskan niat dan beramal kerana Allah. Ulasan atau huraian lebih lanjut penting dalam ilmu ruqyah syariah ini dan juga dalam pengamalannya, praktiknya. Kita perlu ikhlas. Ikhlas adalah penting. Ikhlas ini boleh memberi kesan yang lebih berbanding kalau kita buat kerana ingin glamour, ingin dipertontonkan di video dan kita orang anggap kita hebat. Lebih utama dan lebih terasa kesannya apabila kita ikhlas. Banyak keberkahan akan kita perolehi termasuk pesakit dan keluarga pesakit. Cuma kita kena ingatlah ikhlas ini kita kena faham. Saya tidak akan terangkan secara lebih lanjut tentang ikhlas sebab ikhlas ni boleh buat satu buku hanya meminjamkan tajuk ikhlas. Tapi apa yang saya ingin tekankan dalam yang kaitannya dengan ruqyah syariah, ikhlas bukan bermakna seorang peruqyah tidak boleh menerima upah. Sebab ulama membenarkan dan ada hadis sahabat Nabi meruqyah ketua kampung yang disengat kalajengking dengan membaca 7 kali Al-Fatihah, surah Al-Fatihah, maka ketua kampung sembuh dan sahabat Nabi tersebut dihadiahkan 30 ekor kambing. Boleh menerima upah. Juga apabila katakan kita mengajar ilmu ruqyah di media sosial, di Google Meet, di Zoom, Facebook, TikTok, bukanlah bermakna kita tidak ikhlas. Ada beza. Bomo memaparkan dirinya di media sosial, di YouTube untuk menaikkan dirinya, untuk menunjukkan sensasi. Supaya dia dapat banyak pelanggan. Supaya dia boleh charge mahal-mahal. Di depan kamera, memang ia katakan ikhlas. Tidak ada bayaran. Apabila kita sudah jumpa, bomo tersebut rupanya cuma scan penyakit sahaja yang tidak bayar. Apabila ingin rawatan, rupanya kena bayar RM1,000. Dapat diskaun, bayarlah RM500. Kalau peruqyah syar'i, mereka muncul di TikTok, di YouTube, Facebook, adalah tujuan untuk mengajar, membimbing masyarakat mengenali ruqyah syariah supaya tidak terjerumus dalam perangkap bomo-bomo menyamar jadi ustaz. Jadi jangan kita cakap hanya kerana keluar di media sosial bahawa seorang peruqyah itu tidak ikhlas. Dan ikhlas juga perlu ada pada pesakit dan keluarga pesakit, bukan hanya kepada peruqyah. Pernah berlaku orang dari jauh, peruqyah itu dari negeri yang jauh pergi ke contohnya ke Selangor. Diminta oleh pesakit dan keluarga pesakit untuk hadir dan telah dibincang di telefon, sanggup bayar. Setelah hadir begitu jauh, berapa banyak tol dilepasi dan peruqyah perlu tinggal semalam di Selangor sebab dia jauh. Akhirnya diberikanlah sampul surat berisi wang hadiah. Apabila peruqyah itu nak balik, dia singgah ke kedai nak makan,
dia buka bayaran hadiah yang dia dapat RM10. Macam mana, adakah ikhlas dari sudut keluarga pesakit? Dan ini pesakit, kita tidak mengatakan cerita yang fakir miskin itu kita tidak minta langsung bayaran, malah kita yang hadiahkan kepada fakir miskin. Macam di kami di perawat di Sabah, kami pergi ke pedalaman kampung-kampung mualaf, ada masa kami yang bagi hadiah, kami bagi minyak zaitun, minyak abatus sauda, kami hadiahkan kitab Al-Quran dengan terjemahan. Tapi ini orang yang ada kemampuan. Berapa banyak bayaran tol, bayar hotel satu malam, dan merawat ramai orang. Ingatkan satu pesakit, dia kumpulkan lagi keluarga yang lain. Hanya diberi RM10. Dan perawat itu membawa teman, kawan. Bayar makan pun tak cukupkah tidak? Tak lagi bayar tol, bayar minyak. Jadi macam mana nak sembuh kalau pesakit juga tidak ikhlas? Jadi kita kena faham ikhlas ni, dua-dua pihak, perawat kena ikhlas, pesakit pun kena ikhlas. Terusnya, kaedah kedua, memusatkan perhatian dalam menanamkan akidah yang benar. Apakah yang dimaksudkan ini? Ini yang tertulis oleh Syekh Abu Al-Bara dalam kitabnya. Maksud memusatkan perhatian dalam menanamkan akidah yang benar ialah peruqyah semasa sesi merawat pesakit perlu selalu menasihatkan pesakit dan keluarga pesakit berkenaan akidah yang benar. Contohnya, peruqyah memberi kefahaman kepada pesakit bahawa peruqyah hanya berusaha merawat, namun kesembuhan mutlak adalah Allah yang menentukan. Dan banyak lagi yang boleh dinasihati pesakit. Siapa yang terlupa tutup mikrofon, sila tutup mikrofon. Okey, terima kasih. Jadi penting untuk menasihati pesakit, keluarga pesakit berkenaan akidah yang benar agar mereka boleh menghindari pelakuan-pelakuan syirik, agar mereka boleh menghindari daripada berjumpa bomoh-bomoh yang meragukan, yang mencampur amalan perawatan mereka dengan amalan-amalan lain yang mungkin ada unsur-unsur syirik. Dan seorang yang ingin merawat perlulah mempunyai asas ilmu akidah. Kalau seorang tu merawat anak dia sendiri, istrinya sendiri, mungkin dia tidak berapa faham tentang ilmu akidah pun, dia pun tidak terlalu bermasalah, dia ajar sialah isteri dan anak dia apa yang dia faham. Tapi apabila kita dah merawat sepupu kita, rakan sekerja, tiba-tiba kerasukan, kita merawat jiran sekampung, kita perlu faham ilmu akidah agar kita dapat memberi nasihat yang benar, akidah yang benar kepada pesakit dan keluarga pesakit. Sebab ada juga kebiasaan, bukan juga selalu, bukan juga semua, tetapi ada masanya pesakit jadi bermasalah, diganggu jin kerana ada perkara-perkara tertentu yang mereka buat yang melanggar syariat, yang boleh menjejaskan akidah. Mereka mengamalkan ilmu-ilmu meragukan, ilmu kebal, memakai susuk. Rupanya di sana gangguan itu, punca gangguan. Jadi kita perlu mengajar mereka. Dan kita sendiri perlu faham ilmu akidah. Apa itu tauhid sifat 20? Apa itu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat? Sebab nanti pesakit suka bertanya tentang bukan hanya hukum mahkam fiqh, tetapi mereka juga tanya tentang berkaitan
akidah. Syirik ke, tidak syirik ke. Jadi kalau kita tidak ilmu, bagaimana kita ingin memberi penerangan. Jadi penting kaedah kedua ini kita perlu fokus menanamkan akidah yang benar kepada pesakit. Insya Allah pesakit akan cepat sembuh. Sekurang-kurangnya pesakit lambat sembuh pun, tapi kita boleh perbetulkan akidah mereka, itu lebih penting. Daripada sembuh cepat, tapi akidah terseleweng, hati masih sakit. Yang sebab yang penting nanti di akhirat kelak, kita masuk surga atau neraka. Akidah salah, berpotensi untuk masuk neraka. Jadi kita kena tanamkan akidah yang benar dalam diri kita, belajar tentang ilmu akidah dan bimbing pesakit. Tidak perlulah kita bimbing seperti pensyarah mengajar ataupun kurang ustaz mengajar di sekolah pondok. Belajar akidah ini kalau secara akademik mengambil masa yang lama, tapi kita ajar sedikit-sedikit untuk kefahaman mereka tentang azimatul syirik, tentang tidak boleh berkawan dengan jin dan sebagainya. Oke, kita teruskan. Kaedah seterusnya, kaedah ketiga, ada perlu berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Apakah maksudnya? Ini agak jelas. Maksudnya ialah peruqyah perlu merujuk Al-Quran dan As-Sunnah. As-Sunnah ini maksudnya rujuk hadis-hadis Nabi untuk panduan meruqyah. Jika panduan khusus itu tidak ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dalam hadis, maka peruqyah perlu merujuk pandangan ulama muktabar dan pandangan peruqyah berpengalaman. Begitu pula apabila peruqyah menghadapi permasalahan yang pelik. Bila merawat ni macam-macam muncul, macam-macam persoalan timbul dan tidak tahu bagaimana menghadapi perkara tersebut. Atau orang bertanya kita, bolehkah mandi air yang telah diruqyahkan di kamar mandi? Bolehkah spray air ruqyah ke dalam tandas? Jadi kita perlu ada ilmu untuk menjawab. Kalau kita tidak tahu, kita tanya kepada ulama atau ruqyah berpengalaman. Jangan tanya kepada orang yang memang tidak tahu. Contohnya berkaitan hukum mahkam fiqh. Kita tanya, dia seorang ustaz, tapi dia ahli hadis. Dia tahu tentang hadis sahih, matan hadis, tentang sanad hadis. Tapi kita tanya dia ilmu fiqh. Belum tentu dia tahu. Atau kita tanya dia ilmu faraid. Belum tentu dia arif tentang hal itu. Jadi begitulah, kita tanya kepada orang yang arif. Nah, kalau permasalahannya ada kaitan ruqyah dan hukum mahkam, tanyalah peruqyah berpengalaman, ulama-ulama ilmu fiqh. Baru kita mungkin dapat jawaban yang betul, yang lebih tepat. Yang penting kita elakkan buat andaian-andaian sendiri. Kalau tidak tahu, cakap tidak tahu. Kalau ada orang tanya, bolehkah spray air ruqyah di kamar mandi? Atau bolehkah mandi air ruqyah di dalam kamar mandi? Kalau tidak tahu hukumnya, jawab saja tidak tahu. Jangan kita buat andaian-andaian sebab nanti kita tersalah bagi. Hukum hakam ni kita perlu tahu baru kita bagi tahu. Kalau tidak tahu, kita lebih baik jawab saya tidak tahu. Beritahulah orang yang bertanya itu, coba tanya kepada orang yang lebih arif. Seterusnya, kita perlu fokus menggunakan sisi dakwah. Ini ramai orang terlupa. Ada orang-orang muda meruqyah ingin menunjukkan kehebatan. Cabar mencabar dengan jin yang merasuk, bawa berlawan sebab dia terlupa. Dia ingin menunjukkan, walaupun dia tidak mengaku, sebenarnya dia ingin menunjukkan kelebihan diri dia. Dia hebat. Jin takut dengan dia. Jin akan kalah oleh dia. Itu yang kesilapan dia. Sebenarnya meruqyah ini kita perlu fokus menggunakan sisi dakwah. Dua ulama
yang juga peruqyah berpengalaman, yaitu Syekh Abdullah bin Muhammad As-Sadan dan Syekh Abu Al-Bara' Usama bin Yasin Al-Ma'ani bersetuju bahawa ruqyah itu dakwah dahulu sebelum jadi ubat. Maksudnya, peruqyah perlu memberi perhatian kepada dakwah sebelum, semasa dan selepas ruqyah. Dakwah itu bukan hanya kepada pesakit, tetapi kepada keluarga pesakit, malah dakwah juga kepada jin yang mengganggu. Jika jin itu belum masuk Islam, ajak dia masuk Islam. Gunakan pendekatan targhib dan tarhib. Beritahu keindahan masuk Islam, keindahan surga. Beritahu dia dahsyatnya neraka. Berdakwah kepada jin itu agar dia masuk Islam dan dia keluar dari tubuh pesakit secara sukarela. Sekiranya jin itu jin Islam, tapi jin yang jahil, yang fasik, maka dakwah kepada dia agar dia bertaubat. Dakwah ini mengikut situasi keadaan. Jin asyik yang mengganggu, kita dakwah kepada jin asyik itu pendekatan yang sesuai. Jin saka, kita bawa pendekatan yang sesuai. Kalau jin saka ini kita layan juga seperti kita berurusan dengan jin sihir, kita bawa bercabar, bertumbuk, berjurus menjurus, perkara tidak selesai. Kita mungkin nampak hebatlah di kalangan masyarakat yang sedang menengok kita merawat, sama ada di YouTube ataupun ahli keluarga yang hadir dalam rumah yang kita merawat. Tapi pesakit yang kesian, tetap sakit, tidak selesai-selesai masalah dia. Jadi kita kena ingat, kita patut fokus mengutamakan sisi dakwah, dan nanti ada kaedah yang lain. Kita perlu ingat dan mengutamakan diri pesakit itu, keselamatannya, kesehatannya. Jangan fokus kepada diri kita. Jangan fokus ingin glamour, ingin nampak hebat. Seterusnya, kaedah kelima, perlunya ada pembatasan atau aturan-aturan syar'i khususnya untuk para wanita. Apakah maksud kaedah ini? Maksudnya, peruqyah perlu mengetahui bahawa adanya pembatasan had atau aturan-aturan syar'i khusus apabila meruqyah pesakit wanita. Contohnya, kalau saya peruqyah lelaki, saya boleh sentuh kepala pesakit lelaki, sentuh belakangnya, pegang tangannya walaupun saya tidak memakai sarung tangan. Malah saya boleh sentuh dada pesakit lelaki tersebut. Tapi kalau pesakit itu wanita, boleh saya sentuh dada pesakit wanita walaupun menggunakan sarung tangan? Tidak boleh. Itulah yang dimaksudkan. Ada batasannya, ada hadnya. Kita perlu tahu itu, apa batasannya, apa adab-adabnya. Antara lain tidak boleh berdua-duaan peruqyah lelaki dalam bilik dengan pesakit wanita sahaja. Tidak ada mahram pesakit wanita tersebut. Nah, itu bahaya sebab dia boleh memberi kesan-kesan negatif yang lain, termasuk fitnah akan muncul. Dan pernah berlaku. Pesakit dirawat, pesakit wanita dirawat, tiba-tiba beberapa bulan kemudian mengandung. Sedangkan pesakit wanita itu belum bersuami. Siapakah yang mengandungkan pesakit wanita tersebut? Yang diketahui pernah perawat itu merawat pesakit wanita itu berdua-duaan sahaja. Jadi kita ingin mengelakkan berbagai fitnah. Jadi ada adab-adabnya yang kita perlu patuhi. Dan kita tidak patuhi, bukan diri orang yang tidak patuhi adab-adab itu sahaja yang bermasalah. Dia boleh dibuat polis report terhadap dia, mencabul pesakit dan sebagainya. Dia boleh ditangkap, masuk penjara. Tapi kesannya kepada perawat-perawat lain. Nanti perawat-perawat peruqyah syar'i yang lain dianggap pun
sama buruk perangai. 2 kali 5. Masyarakat akan cakap, bomo pun dikatakan kononnya bomo dukun ini akhlak tidak bagus, tidak betul, melakukan syirik. Tapi rupanya peruqyah pun 2 kali 5 menghamilkan pesakit wanita contohnya. Sedangkan orang ramai lupa, siapapun kita, peruqyah kah, al-ustad kah, imam kah, manusia, tetap ada nafsu. Bila berduaan, tetap akan ada pihak ketiga bernama syaitan yang akan cuba menggoda manusia. Jadi, kena faham itu, kaedah kelima ini, adanya pembatasan dengan aturan-aturan syar'i khususnya untuk para wanita. Kalau tidak tahu apa dia peraturannya, apa adab-adabnya, orang yang baru belajar ilmu ruqyah ini selalulah mendampingi peruqyah berpengalaman. Selalu ikut peruqyah berpengalaman merawat, meruqyah agar dapat lihat bagaimana, apakah adab-adabnya sebagai seorang peruqyah. Seterusnya, berkaitan dengan kaedah sebelum ini, yaitu menjaga diri dari fitnah wanita. Maksud fitnah di sini bukanlah semata-mata wanita memfitnah seseorang, bukan itu maksudnya. Menjaga diri dari fitnah wanita ini dimaksudkan ialah kita berada dalam keadaan yang akan menyusahkan perawat itu dan atau juga pesakit dan boleh memburukkan nama mereka. Contohnya, meruqyah pesakit wanita bukan mahram dan dia tidak ditemani. Walaupun di ruang tamu, waktu pesakit wanita datang, kita di rumah, isteri pula keluar jalan, anak pun tidak ada, ikut isteri berdua. Kita teruskan merawat, nanti jiran-jiran nampak sudah andaian dibuat, oh mungkin mereka buat sesuatu itu di rumah berdua. Walaupun kita tidak buat sesuatu yang tidak bagus, boleh timbul fitnah. Jadi kita kena jaga diri kita, jangan buat sesuatu yang boleh menimbulkan fitnah. Pertama, kalau kita merawat pesakit wanita, boleh senang menimbulkan fitnah. Pernah berlaku dulu di Semenanjung, kalau saya tidak silap, di Selangor atau Kuala Lumpur, pernah heboh, keluar di Facebook kalau saya tidak silap, seorang ustaz meruqyah, dia meruqyah hari Jumaat, dipanggil ke rumah, pesakit kerasukan, yang agak ganjil di ruang tamu, di rumah pesakit, keluarga pesakit masuk dalam bilik. Itu saya kurang pasti kenapa boleh jadi begitu, sehingga kan mereka hanya ada 2 orang berada di ruang tamu. Jadi bila dah dekat masuk Jumaat dah, solat Jumaat, dia keluar dari rumah tu, dia pergi solat Jumaat. Apa berlaku? Pesakit yang kerasukan itu, tetapi jin itu berlakon seperti seolah-olah pesakit tidak kerasukan, pergi ke balai polis, membuat laporan bahawa dia dicabul oleh ustaz tersebut. Itulah nama dia fitnah. Situasi yang menimbulkan fitnah. Polis pun datang. Hampir-hampir perawat itu ditangkap. Syukur, alhamdulillah, rumah itu ada CCTV. Tengok balik rakaman CCTV, memang peruqyah itu tidak pernah terlalu dekat dengan pesakit dan menyentuh pesakit. Tapi bayangkanlah kalau rumah tiada CCTV, biasanya perempuan lebih mudah diterima kata-katanya. Bila perempuan membuat laporan, dia dicabul, cepat orang percaya. Orang tidak akan percaya. Orang akan tuduh lelaki itu yang salah. Perempuan itu sama ada dia buat cerita atau tidak buat cerita, ramai orang akan cepat percaya. Kalau wanita. Jadi itulah kita kena elakkan daripada terkena fitnah. Yang boleh timbul sekiranya rawatan dilakukan kepada pesakit wanita. Sebenarnya banyak uraian boleh dibuat nih, terutama pengalaman-pengalaman peruqyah termasuk pengalaman saya sendiri, cuma kita ringkaskan. Kalau siapa silap langkah, ini antara masalah besar. Perawat boleh terus bersara dari rawatan dan rakan-rakan lain
yang satu perguruan, satu tim boleh jadi malu pada masyarakat, sukar lagi untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Dan inilah antara salah satu tipu hela serangan jin. Jin tidak akan serang berdepan dengan peruqyah. Sebab peruqyah baca ayat Quran, baca ayat kursi, jin kepanasan, mungkin mati. Jin-jin zalim. Cara mereka menyerang, membalas peruqyah dengan memfitnah peruqyah. Agar peruqyah itu jadi malu, peruqyah itu kena tangkap, masuk penjara, dan nama-nama peruqyah yang lain pun tercemar, sudah orang tidak percaya. Itulah kejayaan mereka, itulah serangan yang mereka akan lakukan. Itulah ada masanya perawat merawat pesakit lawak, perempuan, cantik, lebih kuat kerasukannya. Kain tersingkap sana, tersingkap sini, nampak betis, nampak paha, putih melepak. Lama-lama itulah sebenarnya serangan psikologi jin terhadap, dia sengaja merasuk wanita tu jadi agresif. Cuba yang, kalau yang meruqyah tu orang tua apa yang memang dia tidak akan tertarik dengan wanita, mungkin perempuan itu tidak akan kerasukan begitu agresif. Itulah selalu diingatkan wanita yang dapatkan rawatan ruqyah yang ada potensi kerasukan, memakai seluar juga walaupun berjubah. Pakailah seluar sukan, seluar track bottom. Dan pakai stokin lagi kalau lagi bagus. Sebab ingat, tapak tangan bukan aurat, tapi kaki masih aurat wanita. Sebaiknya pakai stokin. Jadi kena ingat ini perkara penting dalam asas dalam ilmu amalan praktik ruqyah. Terusnya kaidah yang ketujuh ialah yakin dan percaya kepada Allah. Mudah difahami tapi tidak mudah diamalkan. Keyakinan kepada Allah ini ada berbagai bentuk. Antaranya yakin bahwa Allah itu maha kuat, yakin bahwa Allah itu maha menyembuhkan, dan yakin bahwa Allah itu maha mendengar doa hamba-hambanya. Ramai kita boleh berkata kita yakin, tapi mengamalkannya agak sukar. Ada orang 10 tahun dah sakit, masih lagi dia kata dia boleh yakin Allah maha kuat, maha menyembuhkan, akan mendengar doanya. Dah 10 tahun dia berdoa, masih juga dia sakit. Bukan senang untuk istiqamah hati untuk tetap yakin dengan Allah. Sebenarnya ada hikmah kenapa Allah lambatkan dia sembuh. Bukan Allah tu lemah, Allah tu maha kuat, tapi ada hikmah. Kita sejak tidak faham hikmahnya. Jadi kita kena tanamkan keyakinan ini dan kepercayaan kepada Allah. Kepada Allah, begitu juga. Peruqyah, kalau dia rawat pesakit yang memang kurang ilmu akidahnya, kurang keyakinannya kepada Allah, dia berdakwah lah secara perlahan-lahan, ansur, sesi ini dakwah sikit, nanti sesi minggu depan, sesi bulan depan, meruqyah lagi, dakwah lagi sikit, agar pesakit kembali ke jalan yang benar, jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Pelan-pelan. Dakwah secara bertahap, insya-Allah pesakit boleh berubah. Keyakinan ini perlu ada pada peruqyah. Malah peruqyah juga perlu membimbing pasien ataupun pesakit untuk yakin kepada Allah. Antara ada yang kita selalu ingatkan kepada pesakit bahwa dia kena yakin Allah yang menyembuhkan. Allah yang menurunkan penyakit, Allah juga yang menyembuhkan. Bukan peruqyah yang menyembuhkan. Peruqyah hanya bertindak membantu merawat. Bukan kita menyembuhkan. Seperti doktor. Doktor rawat kita, bagi kita ubat, kita makan, alhamdulillah. Dengan jumpa doktor itu, kita sembuh. Tapi iktikat di hati kita, kita yakin bahawa Allah yang sembuhkan kita. Cuma Allah memilih, mentakdirkan kita sembuh apabila dirawat oleh doktor A, apabila dirawat oleh doktor B. Tapi Allah yang takdirkan itu. Kita sembuh
dengan berjumpa doktor A, dengan berjumpa doktor B, atau dengan berjumpa perawat A, perawat B. Allah yang sembuhkan, bukan perawat B itu dia hebat. Macam saya sendiri, saya bagi contoh, saya selalu merawat pesakit sembuh. Tapi alhamdulillah Allah selalu untuk beri peringatan kepada saya. Ada masanya kerana terlalu kerap sembuh, baca ni macam seronok pula. Dan ada masa bila sudah begitu, Allah ingin ingatkan saya agar jangan meninggi diri. Ada masa saya rawat tidak sembuh. Di situ Allah nak mengingatkan saya bahawa bukan saya punya bacaan, bukan saya hebat, bukan saya apa, yang menyembuhkan sebenarnya Allah. Allah hanya memilih saya, mentakdirkan saya untuk pesakit ini, saya baca ruqyah, Allah sembuhkan. Bukan saya yang menyembuhkan, bukan kerana kehebatan bacaan saya. Saya baca ayat Quran, orang lain pun baca ayat Quran. Bukan saya. Itu syukur bila Allah takdirkan tidak semua yang saya ruqyah sembuh. Kalau saya ruqyah semua sembuh, nanti saya jadi riak. Jadi itu kita kena jaga. Riak ini adalah juga syirik. Tapi dia nak katakan syirik kecil. Syirik yang halus, tidak nampak. Jadi syukur kepada Allah, kita kena ingat selalu Allah yang menyembuhkan. Kita cuma berusaha. Kalau ada yang perawat mendabik dada, atau cakap dia yang boleh menyembuhkan, dialah dengan bacaannya, dengan tindakannya baginya korban, dialah yang punca kesembuhan. Berhati-hati dengan perawat begitu. Sebab perawat itu mungkin ada penyakit hati telah mulai masuk ke dalam dirinya, yaitu penyakit teriak, penyakit ujub. Okey, kita ringkaskan seterusnya. Kaidah ke-8, memperhatikan permasalahan yang berbagai-bagai berkaitan ruqyah dan bertanya kepada ulama atau orang yang lebih berilmu. Ringkaskan, maksud di sini ialah peruqyah perlu memperhatikan masalah-masalah yang berbagai dengan mencari sumber penyelesaian daripada Al-Quran dan hadis. Juga untuk memahami persoalan semasa dan persekitaran yang muncul, maka perlu bertanya kepada ulama atau peruqyah berilmu dan berpengalaman. Kesimpulannya, peruqyah itu perlu berilmu dan sentiasa belajar. Saya ringkaskan seterusnya. Kaedah ke-9, tahu tanggungjawab seorang peruqyah dari sisi syar'i dan medis. Saya ambil perkataan medis ini sebab inilah kata-kata yang digunakan dalam buku terjemahan kitab Syekh Abu Al-Bara. Maksudnya, medis ini adalah perubatan yang di hospital, di klinik. Jadi maksud prinsip ini atau kaedah ini, tahu tanggungjawab seorang peruqyah dari sisi syar'i dan medis, ialah tanggungjawab kita yang merawat ini, kita kena faham tanggungjawab kita dari segi syar'i, dari sudut syariat, dari sudut agama. Antaranya ialah kita mampu memilih daripada semua cara-cara yang kita belajar, cara-cara ruqyah, teknik-teknik ruqyah kita belajar, dan yang pengalaman kita dalam pengajian umum dan khusus, kita akan ambil itu daripada Al-Quran, Sunnah yang kita belajar, ijma' ulama, dan kita aplikasikan dalam merawat pesakit. Yang mana kita sudah belajar, itu tidak boleh, katakan azimat di dalam kita belajar ilmu ruqyah, azimat tidak boleh, janganlah kita berikan pula pesakit azimat. Kalau kita telah diajar, kita boleh baca ruqyah dengan sentuh belakang pesakit, tepuk-tepuk belakang pesakit. Tapi kalau perempuan, kita perlu pakai sarung tangan atau pakai alat tertentu seperti letak sejadah atau guna ranting, kayu. Kita ikut. Kita tahu tanggungjawab kita. Kita tidak boleh sentuh dada pesakit wanita kalau kita peruqyah lelaki. Contohnya. Kita perlu menjalankan tanggungjawab dari sudut agama. Agama telah katakan ini hukumnya harus, ini haram, kita kena ikut.
Kalau memang agama telah mengatakan haram menggunakan jimat, jangan kita merawat menggunakan jimat, contohnya. Dan apa pula tanggung jawab kita di sisi medis? Ini yang ramai peruqyah terlupa. Terlalu gairah dengan ilmu ruqyah, mengatakan ruqyah boleh mengubati berbagai macam penyakit, semua jenis penyakit. Kita terlupa. Ini tanggung jawab kita dari sudut medis, yaitu kita tidak campur tangan dalam masalah kedoktoran. Kecuali peruqyah itu memang seorang doktor. Kita tidak boleh menasihati pesakit meninggalkan rawatan kedoktoran. Pesakit telah pergi jumpa doktor, pergi ke klinik, diberi obat. Kita tidak boleh campur tangan ajar pesakit. Ubat yang diberikan itu perlu dia makan atau tidak perlu dia makan. Doktor dah bagi tahu dia perlu makanlah. Jangan kita memandai-mandai jadi doktor pula. Mengatakan tidak betul tu ubat. Kalau kita memang seorang dokter perubatan juga mungkin bolehlah kita bagi pendapat. Kalau tidak, itu terpulang pesakit. Nak makan ubat yang dokter bagi atau tidak, itu keputusan pesakit, bukan keputusan kita. Janganlah kita, kau tidak boleh makan ubat ni, dokter bagi itu salah. Dokter suruh kau makan ubat tu pagi, petang, malam, 2 biji. Salah tu, kau patut makan 1 biji sehari. Tak boleh. Kita bukan doktor. Kalau kita doktor, memang kita sendiri doktor perubatan, bolehlah kita bagi tahu tentang dosis, makan pil dan sebagainya. Jangan kita ambil tempat doktor. Doktor di hospital itu mereka ada kerja, mereka ada ilmu bagaimana merawat penyakit kanser, macam mana merawat penyakit yang ada masalah mental, psikiatrik. Kita jangan campur. Kita meruqyah saja, baca ruqyah, lihat simptom-simptom dari sudut ilmu ruqyah, itu sahaja. Kalau dokter dah kata orang tu kena sakit kanser, dia mau teruskan juga rawatan dengan dokter dan klinik, silakan. Kalau ada dokter mengatakan orang tu ada sakit mental, dia ingin teruskan rawatan di hospital psikiatri, teruskan. Dan jika mereka minta kita ruqyah, kita ruqyah. Jangan kita memandai-mandai bilang mengatakan dos ubat itu tidak betul lah sebagainya. Jangan makan ubat yang dokter bagi. Kita bukan dokter. Kita jangan ambil kerja dokter. Itu main point dia yang penting. Kita perlu tahu tanggung jawab kita dari sisi peruqyah, kita ruqyah sahaja, jangan ambil tugas kita sebagai dokter. Itu bukan tugas kita. Seterusnya, kaidah ke-10, bersikap berhati-hati dari istidraj jin. Istidraj ini ada beberapa makna. Tapi di dalam kitab Syekh Abu Al-Bara, apabila ia mengatakan istidraj jin, ia maksudkan tipu daya dan makar jin. Atau lebih lagi dikenali dengan istilah talbis iblis. Bermaksud peruqyah perlu mengetahui dan mengelak talbis iblis, tipu daya setan. Perlulah kita ada ilmu untuk mengelak. Seorang peruqyah harus berhati-hati daripada jeratan tipu daya setan dengan segala alatnya yang bermacam-macam. Seperti setan suka membisikkan ke hati peruqyah perasaan angku, sombong, bangga diri, ujub dan riak. Peruqyah juga harus tahu bagaimana menyikapi perkara gaib. Maksudnya bagaimana kita kalau ada persoalan tentang alam gaib, maka seharusnya kita bagi pendapat berpandukan Al-Quran, hadis dan pandangan ulama. Terutama ulama yang ada pengalaman meruqyah. Kita ringkaskan dan seterusnya, kaidah ke-11, memberikan semangat kepada pasien ataupun pesakit untuk sentiasa bersabar dan mampu bertahan. Maksudnya secara ringkas, pertama pasien itu dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa kita di Malaysia pesakit. Sebagai contoh, bagaimana kita mengaplikasikan prinsip ini, itu katakanlah pesakit sudah 20 tahun sakit dan sudah jumpa berpuluh bomo.
tetapi tidak juga sembuh. Adalah menjadi tanggungjawab peruqyah untuk memberi semangat kepada pesakit untuk sentiasa bersabar dan tetap bertahan menghadapi sakitnya dan terus merawat diri dengan ruqyah syariah. Kalau pesakit mengatakan dia telah berputus asa, dia ingin pergi ke sempadan Thailand, dia ingin dapatkan rawatan Sami Buddha, kita kena nasihati pesakit, berdakwah kepada dia, jangan, tetap bersabar, tetap rawat diri dengan ruqyah syariah. Akidah lebih terjamin berbanding kalau pergi rawat dengan dukun, Sami, takut-takut akidah terjejas. Dikhawatiri akidah terjejas. Jadi kita ringkaskan, kita pergi pada kaedah seterusnya. Kaedah ke-12, perlulah penyabar dan tidak tergesa-gesa. Maksudnya bukan hanya pesakit perlu sabar, peruqyah juga perlu sifat penyabar. Banyak perkara yang peruqyah perlu sabar. Ada pesakit yang mau cepat sembuh, seolah-olah dia sangka peruqyah yang menentukan kesembuhan. Jika pesakit lambat sembuh, maka peruqyah dianggap tidak handal. Maka peruqyah perlu sabar menghadapi kerana berbagai macam pesakit. Dan pesakit juga perlu sabarlah daripada bila menghadapi penyakit, bila diruqyah sekali tidak sembuh, sesi kedua pun belum sembuh, kena banyak bersabar. Sabar itu penting dan sabar ini kita dapat pahala. Walaupun kita lambat sembuh, apabila kita sabar, banyak pahala yang kita akan dapat. Seterusnya, peruqyah perlu memberikan teladan yang baik. Maksudnya secara ringkas, seorang peruqyah harus boleh menjadi teladan yang baik daripada aspek akhlak, interaksi sosial, sama ada berdepan dengan masyarakat atau menulis di media sosial ataupun dalam video, YouTube, TikTok. Kita perlu tonjolkan akhlak yang baik. Apabila kita merawat, tunjukkan akhlak yang baik. Sebab dengan kita tunjukkan akhlak yang baik, kita lebih senang menasihati pesakit, keluarga pesakit dengan cara dakwah. Berbanding kalau kita terus-terus marah, cerita hukum, hakam, marah pesakit kononnya tidak cepat sembuh pasal pesakit sendiri yang perangai tidak bagus, pesakit sendiri tidak memakai tudung dan sebagainya. Pendekatan dakwah, cakap bersopan santun, tunjukkan akhlak yang baik. InsyaAllah bila kita tunjukkan akhlak yang baik, kita bagi nasihat sedikit pun, pesakit kalau pesakit senang menerima, senang mengikuti. Secara ringkas, seterusnya, prinsip yang lain, peruqyah perlu selalu berkonsultasi dan melakukan musyawarah. Ini pun bahasa Indonesia. Maksudnya, peruqyah perlu selalu merujuk dan bertanya atau berbincang, bermesyuarat dengan rakan-rakan peruqyah yang lain yang memiliki keilmuan, pengalaman dan kemahiran. Supaya kita boleh menambah ilmu kita, menambah kefahaman kita. Kalau sendiri-sendiri saja, takut-takut pemahaman kita silap. Dan bila kita tidak berbincang dengan peruqyah lain, takut kita silap pemahaman, kita ajar pesakit pun perkara yang silap. Dan saya jumpa beberapa perawat muda, umur 20-an. Ada tu nampak bertaraf ustaz, belajar sekolah agama. Tapi pemikiran dia janggal. Dan dia tidak ingin menerima nasihat orang yang lebih dewasa, lebih berumur dari dia. Ada berpegang bahawa ilmu mediumisasi, kasih masuk jin ke dalam badan manusia yang dianggap sehat, boleh dan berdialog. Sedangkan kita meruqyah ingin agar jin lari. Kalau jin itu muncul, merasuk badan pesakit, baru kita berdialog. Bukan kita niat panggil jin masuk dalam seorang sahabat kita untuk jadi medium antara untuk kita berdialog. Tapi ada orang yang terutama perawat-perawat muda menganggap itu boleh. Ada tu yang bertaraf macam ustaz lagi, bertaraf macam gaya ustaz, ada sekolah agama tapi masih berpegang. Dia tidak ingin berbincang dengan orang lain. Dia anggap dirinya saja yang betul. Saya ringkaskan,
Kaedah ke-15, ruqyah perlu menjaga rahsia pasien ataupun pesakit. Secara ringkas, bila kita merawat, biasanya pesakit akan menceritakan latar belakangnya dan masalah dia hadapi kepada peruqyah. Ada masanya cerita melibatkan aib pribadi atau aib keluarga. Maka seorang peruqyah perlu pandai menyimpan rahsia pesakit. Tidak perlulah diceritakan masalah pesakit kepada orang ramai. Pertama, mungkin pesakit itu seorang ketua jabatan, seorang guru besar. Dia tidak ingin orang lain tahu dia ada sakit, selama ini dia sembunyikan, dia ini boleh kerasukan. Jadi janganlah kita buka aib dia. Jika kita pula peruqyah yang mengajar ilmu ruqyah, boleh kita ambil sebagai contoh pengalaman kita merawat orang, kita ceritakan kepada orang lain. Untuk tujuan ilmu, pengajaran, bimbingan, tapi tidak perlulah kita sebut nama sebenar orang tersebut. Kita bagilah contoh, ada seorang tu si ABC, si XYZ, dia tinggal di satu daerah ni, daerah saya, dia dulu sakit begini, saya rawat. Boleh, tak perlulah kita cakap ada si nama orang ni, dia kerja di mana, seorang guru besar di daerah ini, nama sekolahnya ini, dia sakit ini, kita tidak perlu secara terperinci. Kita ambil, buat satu contoh umum, memperkenalkan, menyebut nama sebenar pesakit. Secara ringkas, kita pergi kepada prinsip seterusnya atau kaedah seterusnya. Peruqyah perlu mengutamakan keselamatan pesakit. Maksudnya adalah peruqyah perlu memberi keutamaan kepada keselamatan pesakit ketika meruqyah. Ini adalah antara kaedah, adab ataupun prinsip yang paling penting yang peruqyah perlu perhatikan, yang ramai terlupa. Contohnya, semasa kita ingin memulakan ruqyah, kita perlu pastikan bahawa berdekatan dengan pesakit tidak ada benda tajam. Jangan meruqyah di dapur yang di sana ada pisau dan sebagainya, yang pesakit boleh kerasukan dan ambil pisau tikam dirinya, tikam keluarganya. Atau kalau kita meruqyah di tingkat 4, tingkat 8 apartmen, pastikan, kasih ingat keluarga pesakit, tutup pintu, kunci pintu, cek tingkap, kunci tingkap. Jangan nanti pesakit terjun dari tingkap, buka pintu, terjun. Keselamatan pesakit mesti diutamakan. Kita merawat untuk pesakit sembuh. Kalau tidak sembuh, kita dah tahu kesembuhan dari Allah. Mungkin hari itu rawatan Allah belum tentukan untuk sembuh. Tapi kita usahalah jaga keselamatan pesakit, bukan syok sendiri. Jaga, jangan pesakit nanti boleh mencederakan dirinya sendiri. Jaga pesakit jangan mencederakan keluarganya. Dan ini perlukan pengalaman. Perlu ikut peruqyah berpengalaman dan lihat macam mana mereka mengendalikan pesakit, macam mana adab-adab mereka tunjukkan. Lebih kepada pengalaman, memerhatikan perawat-perawat sini macam mana mereka mengendalikan keadaan. Kalau di buku, macam contoh ini, kaedah-kaedah atau prinsip-prinsip ini jarang ada diajar dalam kursus-kursus ruqyah. Sebenarnya adalah ilmu yang penting. Jadi dia lebih kepada pengalaman. Jadi selalulah dekat bergaul dengan peruqyah-peruqyah berpengalaman dan tengok mereka bagaimana mereka perawat. Belajar daripada pemerhatian, daripada pengalaman. Seterusnya, secara ringkas saja kita pergi dan tidak lama lagi kita ke penghujung kuliah kita pada malam ini untuk sesi pertama. Jangan berlebihan dalam menggunakan perkara-perkara yang dibolehkan. Yang beginilah ayat dia, mungkin sukar difahami kecuali setelah dibagi penerangan. Maksud jangan berlebihan dalam menggunakan perkara-perkara yang dibolehkan, artinya perkara-perkara mubah yang dibolehkan, ada beberapa maksud. Antaranya ada dua maksud ni. Pertama, kita boleh menggunakan air. Air itu kan dibolehkan, mubah, bukan diharamkan. Boleh menggunakan minyak zaitun untuk rawatan. Minyak zaitun tidak diharamkan. Dia dibolehkan, harus menggunakan minyak zaitun. Dan herba-herba lain seperti habatus sauda untuk rawatan. Tapi kata Syekh Abu Al-Bara, jangan berlebihan menggunakannya sehingga mengenapikan atau mengabaikan terapi bacaan ayat-ayat Al-Quran. Sebab kita
peruqyah. Contohnya kita yang belajar ilmu ruqyah, kita adalah peruqyah. Kita tahu meruqyah. Utamanya meruqyah, baca ayat-ayat Quran, baca doa-doa. Lainlah kalau kita ni herbalist, kita memang pakar herba. Kita boleh bagilah sukatan-sukatan tertentu, dos-dos tertentu untuk herba dimakan. Atau kita ni pembekam, kita bolehlah melakukan bekam. Atau kita ni tukang urut, boleh juga kita mengurut. Tapi kalau kita ni utama meruqyah dan kita tidak ada kemahiran yang tinggi dalam ilmu herba, kita bolehlah gunakan, tapi jangan sampai tinggalkan terapi bacaan Al-Quran. Jadi ingat itu, ruqyah syariah utamanya terapi bacaan ayat-ayat Al-Quran. Yang lain itu sinergi, tambahan. Makan ubat, maksudnya makan minyak zaitun, minum air, makan madu, sapu minyak zaitun di kulit, begitu. Maksud kedua pula, tidak sepatutnya terlalu meyakini khasiat herba-herba secara berlebihan, terlalu over, terlampau meyakini, terlampau rasa itu berkhasiat sampai kita terover pula, beritahu khasiat ni minyak kasturi, khasiat ini minyak zaitun, terlebih-lebih pula khasiatnya. Memang ada khasiat, tapi cara kita cerita ni seolah-olah orang yang memang toki kilang buat minyak zaitun, minyak kasturi, seolah-olah ingin promosi minyak zaitun, minyak kasturi ini dibeli sebanyak-banyaknya. Jadi jangan berlebihan, pada seimbang. Kalau perlu ada rawatan guna herba, syorkan. Tapi janganlah terlalu cerita, oh ini jangan makan minyak zaitun ini pasti sembuh daripada kanser. Jangan buat klaim yang berlebih-lebihan. Fokus kepada ruqyah syariah, bacaan terapi ayat-ayat Al-Quran. Dan saya rasa ini yang kaedah terakhir atau prinsip terakhir. Peruqyah perlu bersikap neutral dan tidak cepat menghukumi terhadap rakan sesama peruqyah yang lain. Ini ada ditulis oleh Syekh Abu Al-Bara. Ini bukan saya reka-reka sendiri. Maksud dia secara ringkas, perkara penting yang harus kita sadari, pertama di kalangan peruqyah lah, ialah setiap individu peruqyah mempunyai berbagai cara, beragam kaedah melakukan terapi ruqyah. Dasar memang sama, yaitu ayat Al-Quran dan hadis. Namun perinciannya atau ranting-rantingnya berbeza karena perbezaan pengalaman dan tahap ilmu ruqyah. Maka jika berlaku perbezaan pendapat berkenaan cara-cara terapi ruqyah, seorang peruqyah perlulah bersikap neutral dan tidak cepat menghukumi atau menuduh rakan peruqyah yang lain buat salah. Malah kata Syekh Abu Al-Bara, rakan peruqyah yang lain itu sepatutnya berhak ditolong dan dibela semasa ada acara atau ada orang mengutuknya, mengatakannya salah, mengejeknya, menghinanya. Di media sosial ke, di Facebook ke, kita patut membelanya. Daripada peruqyah itu dikritik. Cara kita tolong peruqyah itu adalah kita jumpa dia, kita berkomunikasi dengan dia, berbincang. Ada satu teknik lah, kamu tu macam orang ramai kritik. Yang sembelih jin tu, sembelih gesek tangan di leher. Ada orang kata tak boleh dah pakai cara tu. Kamu masih guna. Bolehkah? Mungkin kamu timbangkan untuk tidak lagi guna cara tu. Berbincang dengan dia. Bukanlah terus kita pun kutuk. Hanya satu dia punya cara yang mungkin diragui, tidak disetujui. Semua dia punya, kita kutuk dia seolah-olah semua cara dia tu salah. Sedangkan dia pun ikut kursus ruqyah syariah. Dia berguru juga dengan Ustaz Nuruddin. Dia berguru juga dengan Ustaz Ahmad Salihin. Contohnya dia berguru dengan Coach Kamarul.
kita kasih nasihat dia bagus-bagus. Bukan terus kita pun ikut sama untuk mengatakan dia ini secara total salah. Ini Syekh Abu Abara ada mengingatkan. Jadi dengan kaedah atau prinsip yang ke-18 ini, maka tamatlah kuliah saya pada sesi ini. Yang ini tujuan tulis kitab ini sendiri nanti boleh baca apabila diedarkan atas slide ini. Penutup kuliah kita, kesimpulannya adalah diharap dengan kuliah ini peserta akan bertambah kefahamannya berkenaan kaedah-kaedah ruqyah syariah. Ilmu berkenaan kaedah-kaedah ruqyah syariah adalah penting agar kita dapat panduan betul bagaimana meruqyah. Wallahu alam. Maka itu sahaja dari saya. Saya akan tutup slide. Maka dengan itu tamatlah kuliah saya berkenaan kaedah-kaedah ruqyah syariah. Semoga bermanfaat kepada semua, dan jika ada persoalan nanti boleh tanya. Jadi dengan ini saya serahkan semula majlis ilmu kita ini kepada sahabat saya, Coach Kamarul Azli. Silakan Coach. Okey, terima kasih kepada Ustaz Sinar. Okey, kita teruskan kepada sesi soal jawab. Saya minta maaf, suara saya masih tak berapa okey. Saya batuk dah masuk hari yang keempat, kelima. So sesi rawatan ruqyah pun saya dah memang sepatutnya semalam saya ada sesi rawatan ruqyah. Saya dah postpone dulu. Saya tak boleh nak baca ayat-ayat ruqyah lagi. Nafas saya jadi pendek dan sangkut-sangkut. So kita teruskan sahaja kepada sesi soal jawab. Yang mana yang ada soalan boleh type soalan secara tag. InsyaAllah saya ataupun Ustaz Sinar akan bantu untuk jawab soalan-soalan tersebut. Boleh tanyakan soalan. Coach, sementara menunggu soalan, mungkin saya boleh ulas sedikit tentang ada soalan berkenaan buhul sihir di dalam grup Telegram kita. Sementara menunggu. Teruskan Ustaz Sinar. Okey. Begini ya, dan saya minta maaf kepada yang bertanya di grup Telegram. Ulasan saya tu sebenarnya banyak yang boleh diulas, tetapi orang membaca soalan dan jawapan tu ramai orang. Ahli kita ada, saya rasa lebih 3,000 orang. Jadi untuk orang tidak membingungkan, jadi saya bagilah jawapan seperti yang dalam grup Telegram. Sebenarnya begini, yang tentang buhul sihir ni, dia tercetus soalan berdasarkan saya share tulisan lama saya tentang cara mencari buhul. Apa yang saya share itu untuk beri kepahaman. Jadi ada soalan tentang buhul sihir ni, adakah buhul sihir yang dimasukkan dalam ikan hidup diberikan berenang? Contoh tu tidaklah berlaku secara peribadi kepada saya, tetapi saya mendapat maklumat daripada peruqyah lain, memang ada jenis-jenis sihir begitu. Tapi untuk kepahaman kita, dan insya-Allah mungkin akan datang saya akan mungkin buat satu lagi kuliah online tentang sihir. Cuma tajuk-tajuk terpilih lah, sebab kalau dibincangkan semua memang ambil masa. Perlu ikutlah kursus yang lengkap dengan Coach Kamarul. Tapi nanti saya akan bincangkan sebab nampaknya memang ini masih ramai yang berminat tentang ilmu sihir ini, bagaimana merawat dia. Nanti saya akan mungkin buat kuliah. Tetapi berkenaan buhul ni secara ringkas lah. Buhul ini dia ada berbagai macam. Jenis sihir ni ada berbagai macam. Dia secara ringkas sihir ni dia boleh kita lihat dari segi tujuan dia dilakukan sihir dan cara sihir tu dilakukan. Dan biasanya sihir tu dilakukan dengan menggunakan buhul. Cuma buhul ni kadang-kadang ada orang kita, masyarakat kita tidak faham.
Buhul ini kalau dalam bahasa Arab, contohnya di dalam surah Al-Falaq disebut uqad, ikatan. Kalau dan juga ada dalam bahasa Arab disebut tilasam, dan bahasa Inggris ada masanya disebut uh, itu talisman ataupun amulet. Buhul ni kalau digunakan untuk mengenakan seseorang jadi sakit dan sebagai ilmu pengasih dan sebagainya atau ilmu pemisah, dia dipanggil buhul sihir atau media sihir. Tapi kalau digunakan diri sendiri sebagai pendinding apa dan sebagainya untuk ilmu kebal atau pendinding diri kuno masuk hutan, dia disebut azimat atau tamimah. Kalau dalam bahasa Arab, kalau tidak silap saya bukanlah orang yang tahu bahasa Arab, tapi uh, jadi kalau jenis sihir macam mana dia dibuat, dia biasanya ada sihir dipanggil sihir masyrub, sihir minuman, ada sihir masmum, sihir hirupan, macam daripada minyak wangi, ada sihir marsus, sihir yang dipercikkan, orang percikkan di tempat laluan, di tempat laluan pejabat, di tempat laluan restoran. Ada sihir matfun yang ditanam, dan ada sihir mualak yang digantung. Ada beberapa jenis sihir, dan dari jenis sihir ni kadang-kala yang terutama yang ada buhul yang direndam di dalam laut, ada buhul yang ditanam di tanah kuburan. Dan macam mana dilakukan secara ringkas, ada masanya orang jumpa tukang sihir, dia akan tanya nama mangsa itu siapa, nama ibunya. Lepas tu dia akan campur, dia ada formula matematik dia akan jadikan huruf-huruf nama tu menjadi nombor. Dia campur nombor itu namanya bin nama ibunya. Dia campur, dia dapat satu angka itu mewakili apa? Mewakili tanah, air, api, angin. Kalau dia mewakili tanah, dia akan buat buhul sihir untuk ditanam contohnya di kuburan. Kalau dia mewakili air, mungkin dia akan buang buhul itu di dalam lautan atau dia masukkan ke dalam perut ikan dan sebagainya. Kalau jenis sihir itu sepatutnya jenis sihir angin, maka dia akan buat buhul itu dia gantung di pokok ataupun dia kepilkan di sayap kepak burung merpati, dia lepaskan terbang. Jadi caranya umumnya begitu. Sama ada ikan ke dimasukkan di perut ikan ataupun dibuang terus ke dalam laut, itu tidak penting. Yang penting apabila sakit ada buhul, kalau kita dapat buhul tuh kita tawarkanlah buhul tuh, rendam dia di dalam air ruqyah, bakar dia. Tapi kalau tidak jumpa apapun jenis buhul, apapun jenis sihirnya, kita ruqyah dan kita berdoa kepada Allah. Jadi main point dia adalah Allah, baru berdoa kepada Allah, baca ruqyah ikut apa yang diajar oleh ulama kita dalam hadis Al-Quran, tetap boleh sembuh. Sebenarnya banyak lagi yang boleh dikongsikan, tapi nanti kita akan adakan sesi khas kuliah-kuliah yang akan datang berkenaan tajuk sihir pula, mungkin baru lebih banyak yang kita boleh bincangkan. Jadi ini saya secara ringkas saya share tentang buhul. Lepas tu kita kalau ada saya akan serahkan kepada Coach Kamarul, terutama kalau ada soalan. Buat masa sekarang saya belum ada nampak soalan ataupun ada raise hand. Yang ada cuma wafak itu azimatkah? Oke, saya serahkan kepada Coach Kamarul. Mungkin ada satu soalan itu, adakah wafak itu azimat? Mungkin Coach boleh ulas dahulu, lepas itu barulah saya ulas. Okay, terima kasih kepada Ustaz Sinar. Ya, wafak ni dia merupakan azimat lah. Okay. Cuma kadang-kadang dia ada banyak kategori-kategori dia. Ada kategori rajah-rajah, ada kategori gambar-gambar. Okay, kejap saya tunjuk sedikit gambar slide contoh-contoh rajah dan azimat.
Okay. Saya sharekan slide yang saya tunjukkan ni. Ini antara azimat-azimat, wafak-wafak yang pernah saya sendiri jumpa. So biasanya dia ada nombor-nombor. Okay. Kalau boleh tengok ada yang kat sini ni, nombor-nombor rajah-rajah. Okay. Sini dia ada barisan, dia ada nombor-nombor yang dipisahkan. Dia bercampur-campur dengan ayat Al-Quran. Okay. Ini pula azimat-azimat, wafak-wafak. Okay. So dia perkara yang hampir sama saja, wafak dan azimat. Cuma azimat ni dia lebih menjurus kepada benda-benda yang jelas syirik lah. Kadang-kadang wafak ni tulisan-tulisan tu juga bercampur-campur dengan ayat Al-Quran. Okay. So kesimpulan dia, wafak ke, azimat ke, tangkal ke, rajah ke, kesemuanya kita tak boleh nak guna. Ia akan membawa kepada hilangnya kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu Taala dan akan menyebabkan kita boleh jatuh kepada syirik. Okey. Saya minta maaf. Okey. Saya nak ulas panjang pun saya agak tak selesa dengan suara saya. Saya serahkan kepada Ustaz Sinar untuk terus komen soalan tadi. Terima kasih Coach. Sebenarnya tentang azimat dan buhul ni kita boleh bahagikan kepada dua pandangan lah. Ada setengah peruqyah berpengalaman, dia tidak akan buat pembahagian terlalu terperinci. Dia katakan kalau azimat, kalau buhul lebih kurang 2 kali 5 lah, sama saja. Apapun namanya, dia tetap buhul, dia tetap azimat, dia tetap, kalau dalam bahasa Arab, tamimah, dia tetap salah, dia tetap haram. Sebab kalau diselidiki lebih lanjut, banyak benda yang salah. Memang zahirnya kita tidak nampak. Kadang-kadang orang tunjukkan azimat, tulisan ayat kursi, apa salahnya? Berbungkus kain kuning, kain hitam. Tapi ramai tidak sedar, ayat kursi itu ditulis dengan air kencing. Ayat kursi itu ditulis dengan darah haid. Tidak sedar. Sebenarnya tukang sihir, bomo yang menyamar ustadz itu, sebenarnya dia lakukan penghinaan terhadap ayat Quran itu untuk dia dapat bantuan jin. Nampak zahirnya ayat kursi, tapi sebenarnya adalah penghinaan. Itu dia memang itu perjanjiannya. Perjanjiannya dengan jin yang ingin menolong. Jadi apapun namanya tetap nih dia sama saja, dia haram. Tapi ada peruqyah, contohnya Dr. Saad Said Ahmad Abdu, peruqyah yang ada PhD dari Mesir. Dia boleh huraikan ni azimat, berbagai jenis azimat. Ada tilasam, wafak, wifik dan berbagai, dan cara membuatnya pun dia tahu. Apa maksud nombor-nombor itu pun dia tahu. Cuma dia tidak ajar orang lah untuk melakukan buat azimat, tapi dia ajar orang supaya menghindari azimat tu. Dia ada istilah, dia tilasam mufrad, tilasam muzdawiz, murakab, banyak. Dan dalam buku guru saya, Ustadz Bustaman Tambusai, dia pun ada sedikit menceritakan terutama di Indonesia. Raja tu ada beza sikit maksudnya dengan azimat, ada beza sikit dengan maksudnya dengan wafak. Tapi penghujung dia, kesimpulan dia sama juga, benda tu tidak boleh. Sebab banyak yang orang awam tidak tahu. Ada unsur-unsur tidak betul, salah, haram, dan juga mungkin juga terlibat unsur-unsur syirik di dalam pembuatan azimat yang tidak didedahkan kepada orang awam. Dia orang awam dikasih tunjuk, oh ini Al-Quran, ini ayat kursi. Sebab begini, bomo dukun, ahli sihir ni yang menyamar jadi tukang rawat Islam, dia buat perjanjian dengan jin. Biasanya dia buat perjanjian dengan ketua jin. Ketua jin ini akan setuju bagi bantuan dia punya orang-orang. Ketua jin ini tidak akan pergi ke lapangan.
ganggu pesakit kah, lepas tu cuba konon rawat balik pesakit, main psikologi. Dia akan ada orang-orang dia, ketua jin ni. Dan antara syarat untuk membantu ini tukang sihir atau bomo dukun ni, mereka mesti melakukan syirik. Tapi begini, kalau mereka melakukan syirik sekali, mereka sudah tak keluar dari Islam, dari agama Islam. Maka adalah syarat-syarat itu yang sebenarnya adalah ada unsur-unsur syirik, boleh tak keluar dari agama Islam. Bila sudah tak keluar dari agama Islam, jin ditolonglah. Katakan dia ingin macam menjadikan seseorang tu pengasih, kenakan ilmu pengasih, atau jadikan orang tu dia santau orang tu jadi sakit kerana dia terima upah. Lepas itu orang dukun itu dah jadi syirik, dia dah keluar dari agama Islam, jadi satu geng dengan ni setan-setan masuk neraka, satu geng. Dia ingin menolong lagi kah? Dah tercapai matlamat mereka. Ini dukun, ini bomo yang menyambar jadi al-ustad, satu geng sudah melakukan syirik, masuk neraka, satu geng nanti di akhirat. Mereka nak menolong lagi ahli sihir ni? Tidak. Jadi ahli sihir ni tetap juga dia mau maintain power dia, pengaruh dia di mata pandangan masyarakat. Dia pandai santau orang. Jadi apa yang dia perlu lakukan? Kalau melakukan perbuatan-perbuatan syirik dia lakukan. Jadi bagaimana lagi dia ingin dapatkan bantuan jin-jin ini? Maka ketua jin ni bagi lagi syarat teman. Tidak boleh hanya dia saja yang syirik, dia saja yang keluar dari agama Islam. Dia perlu juga bawa orang lain melakukan syirik. Jadi dia akan pengaruh pesakit-pesakit buat ritual-ritual tertentu untuk melakukan syirik. Barulah jin ini akan tolong lagi. Lepas tu dia sudah bawa si A, pesakit bernama si A jadi syirik. Sudah dong tolong sekali lah. Lepas tu jin-jin tu tidak lagi ingin menolong ahli sihir tu. Sebab tak, ahli sihir dah syirik, mungkin dah murtad. Pesakit tu pun dah syirik, mungkin dah sama-sama geng masuk neraka. Kecuali sempat bertobat, sempat mengucap balik. Jadi kalau mau lagi minta pertolongan, bawa lagi orang lain syirik. Pergi lagi rawat si B. Pergi lagi ambil upah dari si C untuk menyantau atau untuk kasih kenakan ilmu pengasih kepada orang. Bawa lagi mereka melakukan syirik. Bawa mereka sembelih kambing hitam, sembelih ayam hitam. Sampai satu peringkat, dah terlalu banyak orang syirik, jin itu tidak lagi mau menolong. Jadi apa lagi yang akan mereka yang bagi syarat kepada tukang sihir ini? Cari anak murid. Jadilah tok guru, konon tok guru tasawuf, sebenarnya bukan tasawuf yang sebenar. Memang ada tasawuf yang benar. Tapi berlakon jadi guru tasawuf, guru tarekat, bawa orang lain jadi anak muridnya, bawa lagi banyak orang melakukan syirik. Baru itu jin menolong. Kalau tidak, mereka tidak lagi akan menolong ahli sihir itu. Sebab ahli sihir itu dah syirik. Mungkin dah murtad, dah buat apa lagi mereka tolong. Mereka dah mencapai martabat mereka. Ini masyarakat kita tidak paham. Ini yang kita ingin menyadarkan masyarakat. Jangan pergi berawat dengan orang yang kononnya rawatan Islam, tapi dia campur dengan ilmu-ilmu perbomohan. Sebab takut-takut pesakit itu dibawa melakukan syirik. Jangan bermain, jangan ambil risiko berkenaan akidah. Kalau kita buat jahat, kita minum arak, kita kaki judi, ada peluang untuk Allah ampunkan kita, pasti boleh kita masuk ke surga. Ataupun masuk neraka sekejap, atau beribu-ribu tahun, pasti masuk surga. Tapi kalau kita melakukan syirik, selama-lamanya kita berada di neraka. Ketawa, bukan ni jin. Bukan ketawa lah, dorang pun masuk neraka. Tapi adalah, dapatlah mereka membalas dendam daripada iblis yang memang dari dulu sudah telah declare mereka bermusuh dengan manusia. Jadi itu tambahan daripada saya. Teruskan lagi, ada soalan, teruskan soalan seterusnya. Saya serahkan semula kepada Coach Kamarul. Silakan Coach. Okey, soalan. Bagaimana untuk bezakan masalah mental, kerasukan jin dan gangguan emosi? Okey, untuk bezakan ni dia betul-betul atas pengalaman. Okey. Dia ada simptom-simptom yang berbeza. Kalau dia kerasukan jin, pasti ada simptom-simptom semasa tidur, pasti ada simptom-simptom ketika jaga. Kalau masalah mental pula, mesti ada cerita-cerita dia di sebalik dia.
dan juga bila kita ruqyahkan tu kita akan nampak reaksi-reaksi dia. So ini biasanya betul-betul atas pengalaman. Okey. Biasanya perawat yang dah lama merawat, bila dia pegang pesakit, bila dia sentuh pesakit, dia dah boleh tahu pesakit ni memang ada gangguan jin ataupun pesakit ni tak ada apa-apa pun. Dan reaksi-reaksi kerasukannya juga kita boleh teliti dia punya tanda-tanda dia. Orang kerasukan ni dia akan ada tanda sikit demi sikit semasa kerasukan dan sebagainya. So kita boleh tengok bermula dengan kedipan mata dia, sendawa dia, perkara-perkara yang tak boleh dikawal. Sebab memang ada juga beberapa kes yang saya sendiri pernah jumpa kes yang pesakit berpura-pura kerasukan. Sebab dia nak tunjuk protes dan nak melawan suami dia berpura-pura kerasukan. So macam mana nak bezakan? Ni memang kena atas pengalaman lah. Bila kita dah merawat ramai pesakit, 100 orang, 200 orang, 300 orang, kita memang boleh bezakan. Perawat memang boleh bezakan. Ini memang menjerit akibat kerasukan jin ataupun menjerit sendiri buat. Okey, itu jawapan saya lah. Ustaz Sinar mungkin ada nak tambah. Terima kasih Coach. Untuk soalan ini saya tiada tambahan. Boleh teruskan dengan soalan lain. Teruskan Coach. Okey, soalan seterusnya Ustaz. Adakah ayat ruqyah ini boleh kita baca boleh guna ayat-ayat lain sebelum Al-Fatihah? Bab ni sebab tu kena belajar dan berguru. Biasanya guru-guru dia akan mengajarkan teknik-teknik susunan-susunan ayat. Adab-adab kita membaca ayat ruqyah. Setakat ni mana-mana pusat rawatan ataupun perguruan saya pergi, biasanya sesi rawatan tu dia akan dimulakan dengan zikir-zikir. Selepas dia buat zikir-zikir sikit, pendinding diri, zikir-zikir pembukaan, dan dia akan mulakan dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah tu adalah permulaan bagi kitab Al-Quran. So memang itulah dia punya afdal dia untuk menarik rahmat dia. Dia sebagai adab kita sebagai perawat, mesti kita mulakan dengan bacaan Al-Fatihah. So agak kurang wajar dan kurang beradab kalau perawat tu tiba-tiba datang, dia tak baca zikir, dia tak baca pembuka, terus dia membaca ayat pembatas sihir. So kalau kata tiba-tiba seorang perawat tu pergi handle kes kerasukan, dia tak buat apa-apa mukadimah ayat-ayat, baca pun bismillah pun tak ada, terus kepada ayat pembatas sihir, kita nampak perawat tu sememangnya belum lagi berpengalaman lah bagi saya. So memang mana-mana pun kalau kita buka buku kitab-kitab pun memang dia akan mulakan dengan Al-Fatihah dulu. Okey, itu jawapan daripada saya. Ustaz Sinar mungkin ada nak tambah. Terima kasih Coach. Saya ingin menambah untuk soalan ni. Dia ada 2 atau 3 poin penting untuk kita fahami. Pertama, tidaklah salah, tidaklah haram kita baca ayat lain sebelum Al-Fatihah. Contohnya, sebelum saya baca Al-Fatihah, saya baca begini. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Salamun qawlan min rabbir rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Saya baca dulu ayat daripada surah Yasin, baru saya baca Al-Fatihah. Boleh tu boleh, tidaklah haram, tidaklah saya berdosa, tetapi janggallah. Janggal sebab kebiasaan orang akan membaca Al-Fatihah dahulu. Al-Fatihah ni adalah surah pertama dalam Al-Quran, dan juga itulah kebanyakanlah aktiviti majlis, ada majlis agama, macam tadi majlis kita ni, majlis ilmu kita bermula dengan Al-Fatihah. Selalu orang bermula dengan Al-Fatihah. Dia tidak terus pergi ayat lain, baru tengah-tengah atau penghujung baru dia baca Al-Fatihah. Janggal. Tidaklah salah, tapi janggal. Tapi kalau dimaksudkan mukadimah ruqyah, itu perkara biasa yang orang baca zikir dan doa dan selawat dulu sebelum baca ayat-ayat ruqyah. Namun tetap ayat-ayat ruqyah orang mulakan dengan Al-Fatihah dulu. Contohnya, orang mungkin boleh baca mukadimah ruqyah ini bergantung kepada setiap perawat atau setiap persatuan atau jemaah masing-masing ada dia punya mukadimah, permulaan dia. Macam contoh, kalau saya mulakan dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim hasbunallahu wa ni'mal wakil astaghfirullahalazim. Lepas tu
dan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad contohnya. Lepas tu barulah saya masuk baca ayat-ayat ruqyah dengan pemulanya surah Al-Fatihah dan seterusnya lah seperti yang dalam 20 kelompok ayat yang selalu kita sebut itu. Begitu cara dia. Tapi kalau tiba-tiba ingin mulakan sebab masih belum hafal, banyak lagi belum hafal, yang kita hafal kita selalu hafal salamun qaulam mir rabbir rahim, itu kita baca duluan, silakan, tapi janggal lah, tidaklah berdosa, tapi janggal. Itu tambahan daripada saya serahkan semula majlis ini kepada moderator kita, Coach Kamarul. Silakan Coach. Okey, soalan seterusnya, kalau azimat atau wafak ada dalam buku kitab nama, macam mana kita hendak lupuskan? Bolehkah terkena gangguan sekiranya kita menyimpannya? Okey, kalau ada kitab-kitab atau buku lama yang ada mengandungi rajah-rajah atau wafak ni yang bercampur-campur dengan ayat Al-Quran. So dia bercampur antara hak dan yang batil. So nasihat saya lupuskan terus. Okey, bakar terus buku tersebut, kitab tersebut. Kita bimbang. Mungkin di bahagian tuan, mungkin tuan ada asas yang kuat. Tuan boleh bezakan mana yang hak, mana yang batil. Kita bimbang di lapis anak cucu kita, mungkin mereka tidak ada asas ruqyah, asas syariat Islam. So yang mana boleh, mana tak boleh. Takut nanti mereka tengok, azimat ni ditulis-tulis dengan ayat-ayat Al-Quran, kemudian dilukis-lukis, dilipat-lipat dalam lipatan kertas tertentu, dimasukkan ke dalam poket dan sebagainya, menjadi tangkal. Tapi sebabkan dia tengok tulis ayat Al-Quran, dia tak rasa itu tangkal, dia kata itu berikhtiar. So bagi saya, bila sesuatu perkara yang hak dan batil bercampur, maka dia dah menjadi satu yang batil. So kitab tu, buku tu sebaik-baiknya dilupuskan, dibakar terus. Kalau disimpan, macam saya katakan, kita bimbang nanti ada anak cucu kita yang mungkin terjumpa kitab tu, yang mungkin tak faham dan ikut apa yang ada dalam kitab tu. Okey, itulah, kita boleh mungkin terkena gangguan tu lah, sebab kalau kita simpan azimat-azimat tadi ataupun rajah-rajah tadi, dia biasanya dia merupakan simbol-simbol kepada bangsa-bangsa jin tadi. Mungkin daripada ada dalam buku tu juga boleh, tak mustahil untuk jin tadi datang mengganggu kita lah. Okey, itu ulasan daripada saya. Ustaz Sinar kalau ada nak tambah. Terima kasih Coach. Saya ingin menambah, dan jawapan saya ini adalah tambahan kepada jawapan Coach Kamarul yang tadi. Saya setuju dengan jawapan Coach Kamarul, dan ini tambahan daripada saya. Dia ada dua soalan, iaitu bagaimana cara kita hendak melupuskan kitab lama, dan soalan kedua, bolehkah terkena gangguan sekiranya kita menyimpannya. Saya jawab dulu tu, bolehkah kita kena gangguan sekiranya kita menyimpannya. Dia walaupun ini satu soalan, jawapannya mungkin boleh atau tidak boleh, tetapi dia ada lagi satu poin yang kita kena ingat, yang seperti Coach Kamarul sebut tadi itu. Itu yang paling penting, itu pertama, bolehkah kita kena gangguan? Kalau kita iman kita kuat, mungkin tidak ada gangguan. Saya dulu banyak menyimpan buku-buku seperti ini, dan bila saya sedar buku-buku seperti ini salah, sebahagian dia dulu saya masih simpan atas tujuan untuk mengajar, untuk tunjukkan orang mana buku-buku yang tidak boleh diamalkan, tidak boleh dibaca. Kasih tunjuk raja-raja, azimat di dalam buku tersebut. Jadi tidak akan juga ada gangguan, kecuali orang yang simpan buku tu hati dia masih melekat kepada buku tu, dia rasa masih buku tu ada super power, kalau diamalkan mungkin boleh jadi ada kelebihan-kelebihan. Mulut cakap sekadar simpan, tapi hati masih ada keterikatan dengan kandungan buku-buku tersebut. Jadi itu bahaya, sebab boleh didampingi juga jin. Tapi poin yang kedua, yaitu yang Coach Kamarul ada bagi tahu. Kita simpan, kononnya macam yang berlaku kepada saya, untuk kita jadikan rujukan untuk kasih tunjuk orang bahwa salah. Tetapi saya tersentak dengan seseorang sahabat peruqyah, seperti apa yang Coach Kamarul katakan. Ya, saya simpan. Satu masa saya akan meninggal dunia. Nanti anak cucu saya nampak buku itu tersimpan di rumah saya, mereka sangka buku itu boleh diamalkan. Sebab kenapa?
bapa saya kah, pakcik saya simpan, tentu mungkin buku ni boleh diamalkan. Bapa saya, pakcik saya seorang peruqyah dulu arwah, mungkin buku ni boleh diamal, jadi mereka amalkan. Jadi nanti jadi dosa jariah kepada kita. Buku yang kita simpan tu mereka amalkan, mereka tidak tahu sebenarnya salah. Amalkan, kita dapat dosa sebab dari buku kita. Jadi apabila saya tersentak dengar kata-kata tu kan, hampir banyak dah buku saya dah lupuskan. Ada tinggal sedikit lagi. Itu pun mungkin saya akan cari masa untuk lupuskan. Ada beberapa tu untuk masih saya bagikan sebagai contoh. Tapi itu pun tinggal sedikit dan saya akan lupuskan jugalah akan nanti. Sebab bahaya, takut nanti saya meninggal dunia, buku tu masih ada, orang sangka, anak cucu sangka buku tu boleh diamalkan. Jadi itu poin yang tentang soalan bolehkah terkena gangguan sekiranya kita menyimpannya. Jadi cara melupuskannya adalah kita bakar. Kita baca ayat kursi berulang-ulang kali, kita bakar. Kita bakar jadi abu, selesailah sudah. Itu secara ringkas cara melupuskannya, dengan bakar atau rendam di air ruqyah atau bakar, sajalah bakar, baca ayat kursi berulang kali. Jadi itu tambahan daripada saya serahkan semula kepada Coach Kamarul Aziz. Silakan Coach. Soalan yang last ni saya ulas, saya minta maaf, lepas ni kita tutup sesi soalan. Mengenai isim, adakah sama seperti wafat atau azimat? Dia tak sama langsung. Wafat dan azimat ni biasanya ditulis-tulis, raja-raja, nombor-nombor, ayat Al-Quran yang dipisahkan dan sebagainya. Okay, simbol-simbol dah tentu. Isim ni dia lebih kepada macam gila, gila isim. Biasanya terlebih amalan, nak beramal untuk jadi kebal. Tersalah amalan, mungkin terlebih zikir ataupun terkurang zikir, melanggar patah larang amalan untuk menjadi kebal, maka dia menjadi gila, macam tu. Okay, ataupun biasanya isim ni dia melibatkan amalan-amalan dia lah. Gila isim terlebih amal, terkurang amal, guru suruh amal sekian-sekian amalan tersebut, tapi dia pergi amal cara yang berbeza dan sebagainya, menyebabkan ada gangguan jin yang berlaku. Dia biasanya gangguan isim lah itu lah. Biasanya banyak yang berlaku, tiba-tiba orang yang jadi isim ni dia terasa macam dia lah yang paling pandai dalam ilmu-ilmu agama, dia lah yang tahu segala hal-hal dunia batin dan sebagainya. So isim ni dia lebih kepada salah amalan, tersilap amalan, menyebabkan dia menjadi gila isim. Ustaz Sinar ada nak tambah sikit pasal isim? Terima kasih Coach. Tambahan daripada saya adalah kesinambungan daripada jawapan Coach. Isim ni yang dia sebenarnya banyak istilah-istilah ni, dia kadang-kadang benda yang sama tapi berbagai istilah. Berkenaan isim ni, dia pun sama juga, iaitu biasanya ajaran-ajaran ilmu-ilmu yang meragukan lah yang ada guna istilah isim ni. Seperti yang Coach Kamarul cakap, itu antara dia. Tetapi ada juga tambahan dari saya, ada juga isim ni dimaksudkan sesuatu yang dibaca. Macam jampi mentera lah. Jampi mentera pertama kalau saya tidak silap di Indonesia disebut juga isim. Jampi mentera itu isim. Yang kalau dalam bentuk tulisan diikat di lengan, di pinggang dipanggil wafak atau azimat, atau yang dilekat di dinding rumah mungkin disebut wafak. Tapi isim ni ada masanya yang dibaca, jampi mentera yang dibaca. Kadang-kadang dicampur aduk, dicampur dengan sedikit zikir, subhanallah, tapi di tengah-tengah ada bacaan-bacaan yang tidak diketahui maknanya. Itu yang disebut isim. Ini adalah tambahan daripada saya, tambah daripada jawapan Coach Kamarul, saya setuju dan saya tambah sedikit lagi, iaitu kadang-kadang dia ada berbagai makna, antaranya kalau isim ni juga boleh juga merujuk sebagai satu istilah lain untuk jampi mentera. Itu saja tambahan daripada saya serahkan semula kepada Coach Kamarul. Silakan Coach. Okay, alhamdulillah, masa pun dah masuk pukul 11, insya-Allah. Saya sekali lagi saya serahkan kepada Ustaz Sinar untuk kata-kata penutup sebelum saya tutup majlis kuliah pada malam ni. Terima kasih Coach. Alhamdulillah kita bermula dengan beberapa belas sahaja peserta dan kita akhiri pula majlis kita ni dengan lebih daripada 30 orang. Alhamdulillah masih ramai yang berminat dengan kuliah kita, cuma kadang-kadang masa tu ada clash dengan urusan kita yang lain, dan
saya ucapkan terima kasih kepada para peserta dan juga memohon maaf jika ada tersilap kata, terkasar bahasa yang boleh menyinggung perasaan para peserta. Dan ada satu tambahan daripada saya ingat saya akan type tapi belum ada masa, iaitu dulu kita ada kuliah tadabbur ayat-ayat ruqyah dan ada saya katakan kemungkinan kita akan set satu masa untuk kita baca beramai-ramai. Cuma satu orang leader dia yang mikrofon berbuka, yang lain baca di rumah masing-masing, buka skrin, ada beberapa syaratnya. Kita baca ayat-ayat ruqyah, lepas tu pada secara online tu saya akan ijazahkan. Itu bukanlah yang terbaik yang berdepan, belajar dengan seorang guru berdepan, tapi tidak ada yang terbaik daripada kita belajar dengan bomo, dukun, bagus. Kita boleh juga untuk beri kita lebih confident untuk mengamalkan, belajar dan mengamalkan ayat-ayat ruqyah. Cuma hasil daripada perbincangan dengan coach Kamarul, ada kemungkinan dan nanti kita akan buat survei mungkin di grup, kita akan mungkin adakan survei siapa yang berminat dan kemungkinan kita akan buat sesi itu ada bayaran. Contohnya RM30 kah begitu bayaran untuk sesi bacaan dan pengijazahan tersebut. Cuma pengijazahan secara lisan di screen. Jadi syarat-syaratnya nanti kita akan bagi tahu. Jadi itu tambahan pengumuman daripada saya. Penutupnya, terima kasih sekali lagi kepada semua peserta dan mohon maaf jika ada kata-kata saya yang menyinggung perasaan para peserta sekalian. Itu saja dari saya serahkan semula kepada Coach Kamarul Azli. Silakan Coach. Okey, Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Sinar. Sekali lagi saya minta maaf, suara saya agak saya memang kurang sihat sikit, batuk-batuk. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di minggu hadapan untuk tajuk yang seterusnya, insyaAllah. Dengan itu saya mohon maaf kalau ada salah dan silap. Yang mana yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana yang buruk itu datang daripada kelemahan saya dan juga Ustaz Sinar. Dengan ini saya tutup majlis dengan tasbih kifarah dan surah An-Nas. Okey, terima kasih semua. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di minggu hadapan untuk tajuk yang lain. Okey, InsyaAllah kita berjumpa lagi.